Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang ni adalah price candle yang keempat, price action candle yang keempat, iaitu Morobozu. Macam mana rupa Morobozu? Morobozu adalah solid candle dengan momentum yang besar seperti ini. Dia akan berlaku dengan sama ada dengan bullish candle ataupun bearish candle. Kemungkinan untuk jumpa solid macam ni agak susah, tapi kalau jumpa terus je entry apabila candle tu complete. Selalunya kalau ada setakat echo sikit saja tu, shadow sikit je, tak apa, kita boleh kira dia sebagai Morobozu. Selalunya Morobozu ni aku cari dekat H1 atau H4, tapi kalau dapat dekat daily tu lama sikit lah, nak kena tunggu daily lah. So selalu kalau berlaku kat daily tu, esok hari tu terus buy atau sell dia terus. Tak perlu tunggu retest. Dia tak payah ada break, dia tak payah ada retest. So, bila berlaku macam ni terus buy je. Okay. So, aku terus tunjuk dalam chart Morobozu yang berlaku. Kat sini ada, kalau ni aku pakai H4. H4 ni kalau kita tengok kat sini kita ada Morobozu. Tadi aku dah tengok dah. Aku dah mencari. Yang ni pun kita boleh kira sebagai Morobozu. Yang ni pun kita boleh kira sebagai Morobozu juga. Ini. So, nampak tak? Apabila candle ni berlaku, apabila candle ni complete, okay, nampak ni, dia complete. Terus dia sell. Macam ni. Complete je, terus dia tekan sell. So, at least kita dah boleh dapat dalam berapa dah? 2 batang, 3 batang candle. Paling kurang pun dia naik balik kat sini je. Tapi dia tak pergi lebih. Okay, dia tunggu je. Sampai lah 100 pip. Siapa nak bagi? 100 pip. Bodoh je. Kalau yang sini kita tutup pun, sini sampai ke sini, ada 70 pip. Okay, 70 pip. Siapa nak bagi? Sini sampai ke sini, 130 pip. Perasan atau tidak, kawasan yang aku marking untuk SND ni, supply and demand ni, supply, demand. So, yang aku marking menggunakan hammer, inverted hammer tadi tu, korang perasan atau tidak, apabila berlakunya price action candle, macam doji ataupun Morobozu ni, apabila kita sell, kita TP dekat mana? Kita TP je dekat area kita ni. Area kita ni. Nampak tak? Area ni. TP je. So, bila dia sampai kat sini, dia reject. Dan dia break, dia reject, kita buy balik. Ambil kat sini TP. So, sini reject, kita sell. Sini reject, retest, sell kat sini, sini TP kita. Nampak tak Morobozu berlaku juga kat sini. Kalau terlepas sini, Morobozu berlaku kat sini, kita sell lagi. Ni TP kita. So, takkan, lepas tu korang mesti cakap, ni dia turun lagi. Yelah, waktu candle ni berlaku, kita tak tahu dia nak turun ke tak. So, kita TP je lah kat sini. So, kita tunggu apa yang dia nak buat. Dia break. Dia break, ranging. Pump, dia break. Retest, sell, sini TP kita. So, dia naik balik. Break, retest. Fake break, retest. Pump, break. Tak apa. Ini berlaku lagi. So, nampak tak apa yang berlaku? Dia berlaku, ini pun boleh dikira as Morobozu juga. Ya. Ini pun boleh dikira as Morobozu juga. Bagi aku, valid je. Berlaku, buy je lah terus. Paling kurang pun dia retest. Buy. Ini DP. So, sini pun Morobozu juga. Nampak ni. Kenapa dia tak ada retest? Dia break, pump, berlaku Morobozu, sell terus. Terus je. Tak ada retest mana dah. Habis. Ni kena ingat, ni H4. Ini H4. Kita boleh je tengok di M15 untuk kita tengok benda-benda lain. Alright? So, ini Morobozu. Simple je. Morobozu ni, cara trade dia simple je. Macam doji tadi, kita still kena buat level high dengan low. Dia break mana? So, dia break mana? Macam mana kita nak trade. Kalau doji, kita gunakan sell stop ataupun buy stop. Itu function dia. Kita buat 10 pip ke atas. Buat 10 pip ke bawah. So, mana dia break?
Itu je. Sebab kita dah tahu dia akan jadi ranging kat situ. So mana dia nak pergi, situ lain kita letak. Alright. So ni Morobozu, very simple. So aku takkan stop video ni, aku akan terus pergi kepada satu lagi candle yang kita panggil sebagai spinning head. Spinning head pula, spinning top. Sorry, spinning top. So apabila berlaku spinning top, apa yang dikatakan dengan spinning top? Spinning top, ini adalah spinning top. Spinning top ni, dia bukan memberi signal untuk sama ada nak meneruskan perjalanan atau meneruskan trend, ataupun dia nak reverse, dia nak terus ke reject ke tak. Apabila spinning top ni berlaku, spinning top ni dia berlaku apabila sebenarnya spinning top ni, candle spinning top ni muncul, dia nak memberitahu kepada kita as a trader bahawasanya market akan membuat satu trend yang baru. Trend yang asal, sell, apabila spinning top muncul, dia akan memberitahu satu signal kepada kita yang market akan berubah menjadi uptrend. Sekiranya market sekarang adalah uptrend, bila berlakunya spinning top, kita akan tahu yang bahawasanya dia akan berubah menjadi downtrend. Macam mana candle spinning top? Candle spinning top simple saja. Dia rupa dia macam ni. Ni rupa dia, ni body. Okay. So ni body. Bawah sikit. Dia akan ada shadow macam ni. Panjang. Yang pasti shadow atas ni lagi panjang daripada body. Shadow bawah pun dia akan jadi panjang daripada body. Okay. So ini adalah spinning top. Dia tak kisah dalam bentuk warna apa pun. Apabila candle ni berlaku, candle spinning top berlaku, dia market, sebenarnya kita sebagai trader, kita dah boleh alert bahawasanya market akan trend akan berubah daripada downtrend jadi uptrend, daripada uptrend menjadi downtrend. So aku terus tunjuk dalam chart spinning top itu di mana. Sebab tadi aku ada nampak spinning top dekat daily pun ada, dekat H4 pun ada. Semua ni applicable dekat semua time frame. Sekiranya berlaku di daily, mana tadi spinning top, aku ada nampak spinning top. Spinning top, bila dia berlaku di daily, okay, ni pun kita boleh kira, okay. Ni nampak tak ni? Ni spinning top. Ni bukan doji sebab dia ada body. Kalau perasan lah. Nampak tak ni? Nampak tak? Dia ada body. Dia ada body. Okay. Dia ada body. Tapi dalam masa yang sama dia ada echo. Tapi kita kena tengok. Echo dia ni almost sama panjang ke tidak. Almost sama panjang atau tidak. Okay. Nampak tak? Dia sekarang uptrend. Kita tak nampak sebab ni daily. Okay. Contoh ya. Ni daily. Ni daily kan. Aku tunjuk di H4 ataupun H1. Spinning top berlaku. Ya, kita pergi daily balik, kita warnakan lain. Sebab nanti kan confuse. Kita buat warna grey. Light grey. Okay. Ni spinning top kat sini kan. So kita tengok di H1 ataupun H4. H4 pun kita boleh tengok lah. So, apa yang dia buat bila kita jumpa spinning top? Okey, ni spinning top. Tadi kita dah buat marking kan? Nampak? Apa yang berlaku? Nampak kan? Nampak tak apa yang berlaku dekat sini? Dia turun. Dia naik balik. Okey. Dia reject. Jadi ranging dekat H4. Dekat H1 pun dia akan ranging banyak. M15 lagi banyak ranging. So sini, kita sell je terus. Sekiranya dia buy, kita sell je. Ready je sell terus. Tak apa. SL kita 30 pip atau 50 pip daripada area atas ni. Area level. Okay. Area yang kita marking ni, kita buat SL kita ke atas ni.
50 pip. Dan dia akan sell. Nampak tak? Dia akan terus turun ke bawah. So, sekiranya kita sell di area sini, dia akan terus turun 230 pip. Sekiranya kita ambil TP di area sini, 160 pip. That is how kita trade menggunakan spinning top. Yang tadi sebelum spinning top, macam mana kita trade menggunakan Morobozu. Ni pun Morobozu. Ni Morobozu juga. Ni pun Morobozu juga. Ni Morobozu. So, nampak tak bagaimana kita boleh maximizekan profit kita. Kita boleh rancang trade kita hanya dengan menggunakan price action candle sahaja. Tak perlu kita menggunakan stochastic ataupun indikator yang lain. Hanya perlu mana kita nak TP, mana kita nak entry, mana kita nak cut loss. Okay. Macam tools yang lain, Fibonacci retracement itu hanyalah sekadar untuk menentukan di mana permulaan dan di mana trend itu akan tamat. Cycle buy atau sell itu akan tamat. So, ini adalah basic ataupun asas untuk kita trade based on candle, price action candle. Sebenarnya hanya dengan cara macam ni pun kita dah boleh buat maximize dah kita punya profit, dan kita dah boleh buat trade dengan, kita dah boleh manage dah trade kita dengan betul. Sebenarnya sekiranya tengok balik semua video yang aku bagi tadi, basic trade, macam mana kita nak open position, macam mana kita nak close position. Okay. Dan aku akan concludekan terus dengan bagaimana kita nak, apa itu sell stop, apa itu sell limit, apa itu buy stop, apa itu buy limit. Aku akan bagi contoh sell limit. Okay. Limit order lah, senang cerita, pending order untuk limit order. Limit order punya function. Limit order punya function, kita membuat pending order di atas sekiranya sell limit order. Kita membuat limit order, pending order di atas current price. Contoh, sekarang di sini adalah, kita ambil ini di sini adalah current price. Okay, di sini adalah current price. Kita tahu dia nak retest di area sini. So, kita akan membuat sell limit di area sini. Ini sell limit kita. Okay, ini sell limit. Ini current price, ini sell limit. Dan kita membuat sell limit untuk retest dan close entry. That is a sell limit order. Alright. Buy limit. Buy limit very simple. Contoh, sini adalah current price. Di sini. Di sini adalah current price. Kita tahu dia dah break dan dia akan buat retest. So, sini adalah, yang biru ni adalah kita punya buy limit order. Ini current price, buy limit order kita. Ini adalah buy limit order kita. So, dia akan ambil limit order kita dan dia akan naik. SL kita di mana? SL kita adalah berada 50 pip dari last marking area. Okay. Boleh. So, that will be kita punya limit order function. Okay. Itu adalah sell limit, buy limit. Current price, sell limit. Okay. Ni current price, ni sell limit. Okay. Macam mana pula dengan stop function? Stop function, stop order function. Contoh, ini current price. Kita membuat sell limit di sini dan market menaik, dan sekarang current price berada di atas. Okey, contoh kat sini. Semua limit order kita dah kena ambil dah. Tapi kita nak tambah lagi entry kita. Kita nak tambah lagi entry kita sebab kita nak buat full margin. Full margin lah kira kita nak hantar. So, mana kita nak buat? Kita akan open new order dan kita park dekat sini stop function. Macam mana kita nak buat? Kita klik new order, kita pergi pending order, kita letak sell stop. Inilah kita kena pasti mana entry kita dan kita masukkan price.
So nanti apabila market membuat penurunan, dia akan ambil kita punya stop function kat sini. Sama juga dengan buy. Ini adalah kita punya buy order, buy limit order. Ini adalah kita punya buy stop order. Contoh current price berada di sini. Dah ambil kita punya limit order. So kita letak buy stop dekat sini. Sama juga kita tekan new order, pending order, buy stop. Okay. Kalau buy limit di sini. Kalau sell limit di sini. So kita still kena masukkan price kita. Mana price kita dah buat marking kan. So itulah macam mana kita nak open position. Aku harap video yang aku bagi daripada asas pengenalan sehingga yang sekarang, aku harap ia agak membantu semua orang dalam membuat keputusan trade kita. Okay. So secara kasarnya, aku pun dah bagi kat korang EJ punya movement untuk hari Isnin. Kalau korang perasan, untuk Isnin, EJ, perasan tak? Dia dah break order, dia dah break out di sini. So, kalau aku akan membuat buy order di sini untuk market meneruskan semula perjalanan. Kemungkinan seperti ini, market akan turun pada hari Isnin dan terus membuat pergerakan naik ke sini. Okey, sekiranya dia break level sini, dia akan terus naik ke atas. Di mana? The next level yang kita akan marking. Okey guys, safe trade. Semoga aku dapat membantu korang dalam asas untuk trading. Lepas ni, esok aku mungkin akan bagi some indicator sebab tadi ada orang tanya pasal RSI lah, pasal stochastic lah. Aku ni kurang sikit guna indicator ni. Aku agak jarang menggunakan indicator. So, selalu tools yang aku guna adalah Fibo. Esok aku akan ajar macam mana aku tarik Fibo. Macam mana kita nak kenal pasti Fibo, macam mana kita nak tarik. Sebenarnya aku still akan menggunakan EJ punya chart sebagai contoh untuk aku tarik Fibo esok. Sebab kalau perasan di sini bermulanya buy cycle. So mana kita nak tahu dia pergi arah tuju. So aku akan buat di H4 juga untuk aku nak tunjukkan mana level yang dia akan pergi. Okey, macam mana kita nak buat marking, macam mana kita nak tarik Fibo. Ada banyak cara orang tarik Fibo. Tapi bagi aku, aku hanya menggunakan Fibo setup yang standard. Tak perlu nak tukar-tukar. Kepala pun tak pening. Alright? Okay, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sudi-sudilah follow aku punya YouTube channel. Sebab aku selalunya ada bagi weekly analysis on market prediction punya movement untuk the next week. Based on apa market yang dah buat minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya. Okey, terima kasih sudi mendengar, sudi melihat, sudi belajar. Kalau aku ada salah, minta maaf. Yang buruk datang dari aku, yang baik datang daripada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.